محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini insya-Allah berkongsi sedikit perkongsian. Saya akan mulai dengan pendahuluan pengalaman pergi haji baru-baru ni, melihat keagungan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ziarah, dan menguatkan akidah. Dan yang cuba saya sampaikan pada tengah hari ini adalah bagaimana kita perlu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperkasakan dakwah kepada orang-orang Cina, India, Iban, Kadazan yang belum Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama kita hari ini, selepas tu agak-agak dia akan pergi ke mana? Selagi ada hamba-hamba Allah yang belum mengiktiraf, mengesakan Allah, dia tak boleh tidur. Itulah tempat yang dia akan pergi pada permulaannya. Pada dia bangkit je sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Itulah kerja dia. Dan kita hari-hari solat, kita akan mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak ikut Rasulullah. Aku nak ikut Rasulullah. Aku nak ikut Rasulullah. Saya yakin itulah yang akan kita buat setelah kita menatap wajah Rasulullah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam masih ada di sisi kita, tak logik kita tak akan ikut. Tak logik. Alhamdulillah, syukur saya dapat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya hanya ada lebih kurang berapa persen, agaknya 10% saja duit untuk pergi. Sebab buat rayuan dia kena penuh. Nak bayar untuk 2 orang. Rupanya Allah ni maha agung, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Yang dikatakan pemurah Allah tu kalah kita. Saya hanya ada 4,000 je. Mana nak cari 56,000 lagi. Tapi isteri saya kata, jom pergi. Rupanya ada hamba-hamba Allah yang bagi. Subhanallah. Itulah kasihnya manusia ni terhadap manusia. Sebahagiannya tak berbelah bagi. Cuma kita kadang-kadang tak menghayati kasih orang, termasuk kasih jiran-jiran non-Muslim sekali pun. Kita terkadang terlupa bahawa mereka adalah cucu cicit moyang Adam alaihissalam, sama macam kita. Maknanya mereka adalah keturunan kita. Mereka adalah keturunan kita. Kita tak sedar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi beria-ia bersungguh-sungguh, ulul azmi. Mereka sungguh-sungguh pergi buat dakwah sampai ke tahap mereka dibunuh. Nabi Isa nak dibunuh. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam. Apa tak orang kata gila dan sebagainya. Tapi itulah yang mereka buat. Mereka menonjolkan cara hidup, cara patut buat manusia sepatutnya. Di situlah akan Allah balancekan hidup dan fikiran kita bahawa kasih sayanglah kamu terhadap semua makhluk Allah. Baru dapat syurga Allah yang paling tinggi insya-Allah. Itu jaminan Allah.
Cantik pergi ke Mekah. Tengok ni, ramai orang, jutaan manusia. Saya pula dikelilingi oleh hamba-hamba Allah dalam bilik yang baik-baik. Yang mereka ini macam-macam kisah-kisah hidup mereka yang saya dapat kumpul dan cuba saya amali dan amati dan amalkan kebaikan-kebaikan yang mereka ada. Kasih sayang kami sentiasa bertaut sehingga sekarang. Walaupun dah hampir 2 bulan agaknya. Sebulan lebih kami tak berjumpa. Dan siapa yang tak menangis melihat Kaabah? Tuan-tuan, siapa yang belum pernah pergi haji, kumpul duit mulai sekarang setiap bulan. Tunaikan kewajipan mengumpul duit untuk rukun Islam. Menandakan tuan-tuan adalah orang yang betul beriman dan menjadi orang betul-betul praktis Islam. Tak apa, lagi 140 tahun ikut giliran tabung haji, tak apa. Jangan tak buat pendapatan setiap bulan untuk dikumpulkan walau RM10 pun. Sebab keagungan Allah di sana ada Kaabah. Mensyiarkan siapa Allah sebenarnya. Maha suci Allah. Maha mulianya Allah. Maha tingginya Allah. Allah pencipta tuan-tuan dan saya. Allah juga pencipta kematian. Kalau begitu, siapa lagi yang kita nak sembah? Siapa lagi yang kita nak kasih dan sayang? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, modal saya hari ini adalah untuk mengajak semua jangan tidak bertindak untuk mengumpul duit setiap bulan untuk pergi haji. Jangan gunakan pendapatan tuan-tuan setiap bulan ataupun perniagaan tuan-tuan yang dikumpul untuk pergi ke Langkawi dahulu. Jangan. Na'udzubillahi min zalik. Takut rukun Islam itu tidak sampai pada kita sehingga tindakan kita yang kita tahu susah nak pergi. Dahlah pula dengan kuota dan sebagainya. Tapi kalau tidak bertindak tuan-tuan, apakah yang dipandang pada sisi Allah nanti? Seronok tuan-tuan. Pergi ke sana. Tak apa, panas, terik. Sekarang dah ada khemah. Dah ada aircon di Arafah. Gelincir je matahari pada hari Arafah. Saya tak sedar saya bermunajat pada Allah macam bercakap dengan Allah. Macam, ya Allah, macam budak kecil. Minta mainan. Menangis tak sedar dalam 2 jam dalam khemah ni. Allah bagi setelah buat umrah, setelah kita beberapa hari, 12 hari di Mekah, melihat bagaimana orang bertawaf. Jutaan manusia menunjukkan bahawa betul Allah itu Allah ada. Ya, betul. Betul, Rasulullah nanti dekat Madinah itu betul. Dia messenger Allah, betul. Malah kita dah ada formula Asara PK yang dengan izin Allah telah banyak mensyahadahkan, membawa manusia kepada Islam oleh Hidayah Center Foundation. Saya mewakili Hidayah Center Foundation. Saya melakukan dakwah selama lebih 15 tahun. Belajar daripada luar dalam negara, proteges of Dr. Zakir Naik. Semua yang luar negara, di dalam negara, saya ambil. Allah cetuskan satu formula bernama Asara PK. Dan dengan izin Allah, saya telah dipanggil oleh JAKIM untuk sebarkan ilmu ini kepada Jabatan Agama Islam seluruh negara dan juga Majlis Agama Islam dan penjawat-penjawat awam baru-baru ini. Dan kami melakukan street dakwah dalam 3 hari itu, satu hari itu buat street dakwah.
di Jalan Reko, di bus stand. Jalan Reko, hentian Kajang ke apa nama dia. 1 jam setengah dapat 2 orang syahadah. Oleh siapa? Seorang tu pegawai kemas, namanya Ustazah Suhaila. Seorang lagi daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Mereka rasa terbuka sekarang. Dah ada formula Asara PK. Asara tu adalah hanya rukun iman. Buktikan A, Tuhan ada. Buktikan S tu 2. Tuhan satu. Buktikan dan terangkan sampai logik akal apa maksud syirik. Cakap terus terang. Ada kaedah dia. Sangat sejahtera. Kemudian ASA, A, pecah 2 juga. Al-Quran benar wahyu Tuhan. Buktikan. Macam bercakap dengan budak tingkatan 1, 2 yang tak tahu apa, sama bercakap dengan orang non-Muslim. Bukan bercakap dengan orang Melayu, dengan orang yang dah Islam. Dia terima je, perkara ghaib pun dia terima je. Tapi ini nak buktikan. Dan terpelihara. Al-Quran, wahyu Tuhan, Al-Quran terpelihara. Kemudian ASARA, R, Rasul, benar. Muhammad, Jesus, Moses, Abraham, bla 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 semua tu. Mereka benar wahyu, messenger yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan mesej Islam dan membawa cara hidup. Dia tu kena ikut. Dia tu kena ikut. Siapa dia? Muhammad tu cara hidup dia, cara solat dia, cara hidup dia semua. Dan buktikan dia benar messenger Tuhan. Seterusnya A yang terakhir, buktikan kepada orang-orang Cina, India dan semua bahawa benar ada syurga dan neraka. Tunjukkan bukti dia, ada kaedah dia. Subhanallah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ada hamba Allah tu dia buat benda tu 70% syahadah. Dia jumpa dengan 67 orang, 47 orang syahadah on the spot. Muiz bin Yahya, seorang hamba Allah yang saya syahadahkan melalui telefon. Dia dekat Taiping, saya di Shah Alam. Gunakan Asara PK. P itu, last kali bila dah percaya dengan Asara, tanya dia, P, siapakah pemilik syurga? Dia akan jawab, Tuhan yang ada, yang satu. Yang tak boleh kita syirik. Yang bawa Quran sebagai manual dan kehidupan saya dan kamu. Yang dibawa oleh Muhammad SAW. Contoh kita kena ikut sebiji macam dia. Alhamdulillah. Rasulullah sebut Alhamdulillah kita kena ikut wong. Macam itulah saya cakap. Apa yang saya buat ni macam itulah saya buat pada dia. Yang mengajak kita nanti balik ke akhirat, iaitu rumah moyang kamu dulu, moyang saya juga, Adam AS, iaitu syurga Allah yang kekal abadi. Dan K, bila dia dah kata okey, K, jom. Perkataan dia very simple. Settle dan connect to this God. Sekarang, nak tak? Ikut saya. Cakap dulu dalam bahasa Melayu atau bahasa yang dia faham. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Adalah 6 kaedah cara nak minta dia syahadah. Kemudian kalau dia dah syahadah, tanya dia FIR. Faham tak apa yang kamu cakap? Ikhlas tak apa yang kamu sebut? R. Adakah dengan rela hati kamu? Kalau betul dia kata macam tu, lepas tu kalau dia buat benda-benda yang haram, dia akan masuk syurga. Sebab kemudian tu dia macam kita lah. Kita berdosa, kita minta taubat pada Allah. Yang penting, rukun iman yang diceritakan kepada mereka bukan fiqh. Seandainya fiqh itu didahulukan daripada tauhid, maka larilah ramai orang-orang bukan Islam
saya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada apabila matahari turun sebelum pergi ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah memang banyak cabaran dan sebagainya sebab tidak ada langsung rumah atau khemah dekat situ. 500 orang Indonesia meninggal dunia sebab mereka tak ada makan, tak ada supply, water supply dan sebagainya, sehingga tengah hari tak dapat lagi pergi pada hari raya ke Mina sebab ada masalah bas. Kita ada lebih kurang belas orang saja yang meninggal, tapi percentage dia kesian orang Indonesia. Dan ini sewaktu di Mina, khemah di Mina, ditandas berbaris, memang panjang macam hari raya dekat RNR. Dan pergi melontar, alhamdulillah 3 jamrah. Dan kemudian kami pergi buat tawaf, sa'i dan selesai, dan kami pergi berziarah pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah dapat duduk di Raudah untuk bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat-tempat yang Allah kata mustajab doa. Kumpul duit tuan-tuan. Bermula sekarang, mana yang tak pergi lagi, pastikan tindakan kita itulah menyaksikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap bulan kita akan kumpul duit gaji kita tu RM10, RM10. Walaupun kita mungkin pergi lagi 140 tahun lagi sebab giliran di tabung haji. Siapa sini belum mendaftar tuan-tuan? Siapa sini belum mendaftar haji? Bukan masuk akaun haji, tabung haji. Mendaftar haji wajib baru dapat giliran. Siapa yang belum, wajibkan diri sebab itulah rukun Islam. Bukannya tunggu mendapat restu ataupun apa orang panggil dulu orang panggil apa? Pakai satu perkataan orang dulu tak sampai seru kata orang Perak. Tak ada. InsyaAllah. Dan inilah Raudah. Ya, itu mihrab tadi. Mihrab Rasulullah SAW. Ini mihrab. Belah kiri ini makam Rasulullah, rumah Rasulullah SAW. Inilah Raudah. Dua kali saya pergi ke Padang Uhud, saya menangis dekat situ. Di belakang sana tu gunung Uhud yang panjang. Di depan sini sikit tu itulah bukit di mana pemanah-pemanah yang Rasulullah suruh jangan turun. Tapi mereka tengok ghanimah yang ada di depan. Apabila kalah pihak Quraisy, senjata-senjata, alat-alat besi dan sebagainya, pelindung badan, mereka nak ambil. Dia orang turun ambil dan mereka pula diserang 70 syahid. Rasulullah SAW yang memakai penghadang ini tembus besi kepada dalam pipi dia, dan ada sahabat yang cuba ambil gigit pakai gigi. Dan dia terpaksa lari ke gunung di belakang sana. Di sini Madinah, di sana tu di sini Mekah, di sana tu Madinah. Dia lari ke gunung, kemudian bila dia tengok semua dah clear, dia datang balik. Dia datang balik bergelimpangan 70 orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mati. Dan dikebumikan di belah kiri itu, yang belakang saya, yang sini. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pergi ke Yaman, dia pergi ke Asia Tenggara semata-mata nak sampaikan Islam, tuan-tuan. Apakah yang kita buat sekarang ni, tuan-tuan? Kita sentiasa mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak ikut Rasulullah. Tapi kita tak buat kerja Rasulullah sebenarnya. Rasulullah SAW 40 tahun umur sehingga mati. Tak ada kerja lain semata-mata dia tidak akan melihat, dia tidak akan membiarkan satu orang pun syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun layu, lesu dengan keadaan duniawi yang kita ada di kiri kanan kita. Na'udzubillah min zalik.
kubur di Baqi'. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada hadis. Saya nak meninggal dan dikebumikan di situ. Saya doa pada Allah sewaktu saya berjalan di situ. Dalam saya pergi ke Mekah pun ada juga hamba-hamba Allah yang bertanya apa itu Islam melalui telefon. Alhamdulillah, Brother Ben, ni dekat dalam bilik. Saya pakai Asara PK dan dia nak settle, nak connect to that God, dia kata. Dia pun bersyahadah, Alhamdulillah. Tuan-tuan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita betul sayang kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulialah kita, ya tuan-tuan. Berakhlak mulia terhadap semua manusia termasuk orang-orang non-muslim. Sebab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, siapa dia sebelum dia meninggal? Sebelum dia masuk Islam. Kita tak tahu orang-orang kafir itu mati dalam keadaan apa. Jangan sekali kita katakan dia akan masuk neraka, tuan-tuan. Dan Umar ibn al-Khattab dan sahabat-sahabat, 10 sahabat, mereka itu adalah mu'allaf, tuan-tuan. Sebab Rasulullah SAW seorang sahaja Islam sewaktu dia mendapat kenabian dia. Mereka semua mu'allaf, tuan-tuan. Seolah-olah seperti Syakirit, Firdaus Wong, Brother Datuk Kamarudin. Siapa lagi? Lim Juisun. Di mana orang Melayu? Di mana kita? Di mana kita untuk bantu dan buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buat kepada jiran-jiran. Buat. Setelah dia masuk Islam, ajar dia, bawa dia ke rumah kalau dia takut dekat rumah dia sendiri. Bantu dia. InsyaAllah kita dah ada formula Asara PK. Dan ini testimoni Hidayah Center Foundation. Saya lakukan lebih kurang 15-16 tahun lepas. Tapi wujudnya Asara PK, Allah bagi cetusan idea dengan akronim itu setelah pada tahun 2017. Dan dengan izin Allah, dia melompat dan meloncat. Sehingga tahun lepas, dengan izin Allah, 937 orang syahadah di seluruh Malaysia. Bukan saya seorang, tim saya. Kami ada 24 pejabat, tuan-tuan. Kami perlu maintain dan kami perlu melakukan terus dakwah ini. Kami ada dekat 100 orang. 69 orang staf yang berbayar. Alhamdulillah Jaiz, Mawid membantu. Dan tuan-tuan adalah ansar bagi kami muhajirin. Tuan-tuan adalah ansar bagi kami muhajirin. Tuan-tuan adalah ansar kepada kami muhajirin. Bantulah. InsyaAllah kami ada dekat 7,000 orang mu'alaf yang kami perlu santuni oleh 100 orang sahaja yang kami ada, termasuk rakan hidayah berbayar. Sukarelawan. Bantu kami, tuan-tuan. Bantu Allah dan agama kita. Inilah kaedah dakwah, bukannya sekadar islah, mensolehkan orang-orang Islam. InsyaAllah boleh ambil ya, dahsedekah.com. Itu yang one off. Jumansar.com setiap bulan, insyaAllah. Bantu Allah, tuan-tuan. Bantu diri kita sendiri sebenarnya untuk bekal pahala kita besok di sana. Dahsedekah.com dan jumansar.com. Bagi mereka yang ada kawan-kawan non-Muslim, boleh hubungi saya dekat nombor telefon yang saya tunjukkan sini, insyaAllah. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan atas salah silap saya, kelemahan saya dan dosa saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahulu pihak Musa Majid Kota Damansara memohon maaf mengganggu tuan-tuan yang berada dalam keadaan i'tikaf. Di sini terdapat pengumuman yang pertama, insya-Allah program pada malam ini